wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma faqihna fid din wa'alimna at-ta'wil ya arhamar rahimin ya mujibas sa'ilin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Terima kasih kepada Tuan Musi, Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh jemaah kuasa sholat masjid, ibu-ibu, ayah, tuan-tuan, perempuan, saudara-saudari yang dirahmati dan diberkati Allah sekalian. Alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita dapat lagi bertemu di majlis ilmu, dan sebelumnya kita terpilih untuk menjadi tetamu Allah pada subuh yang berbahagia ini. Kelebihannya yang paling banyak, bermulanya hari dan bermulanya segala keberkatan. Alhamdulillah, asyukurillah, hamdanillah. Jadi insyaAllah saya menyambung kembali kitab Syama'il Muhammadiyah, yang membentang kepribadian Nabi SAW. Sebelum ini kita telah berbicara tentang makanan atau roti yang dimakan oleh Nabi SAW, dan juga beberapa makanan lain seperti buah-buahan, petik dan seumpamanya. Jadi hari ini saya nak kongsikan tentang khuf Rasulullah SAW. Apakah yang dimaksudkan dengan khuf? Kita tak bisa pakai sebab kita negara panas dan lembab sepanjang tahun. Jadi khuf ni biasa negara yang ada 4 musim. Ada musim sejuk, yang salji, ais dan sebagainya. Maka mereka ada setengah daripadanya menggunakan khuf. Khuf membawa maksud sejenis kasut kulit lembut yang menyerupai stokin. Ada contohnya. Menyerupai stokin tapi daripada kulit. Stokin daripada kain yang menutupi atas buku ladi, yang dibuat daripada kulit haiwan ataupun kulit tiruan, seperti kalau dihurai dalam bahasa modernnya seperti PVC, getah dan lain-lainnya. Jadi macam negara yang ada musim itu banyaklah dijual khuf ni. Tempat kita ni tak ada. Di mana-mana kita tengok memang tak ada, memang tidak dijual. Kerana dijual ni bisa mengikut permintaan. Tak ada orang tak sesuai dengan negara panas dan lembab sepanjang tahun ni. Ia tidak punya tapak keras dan juga tidak berlubang kecuali pada bekas jahitan. Memakai khuf adalah sunnah. Tapi hukum memakai khuf ini sunnah. Dia adalah perbuatan yang dilakukan oleh Nabi SAW, dan biasanya dipakai untuk memelihara kaki ketika musim sejuk. Musim sejuk jadi kita tak ada musim sejuk, kita panas dan lembab sepanjang tahun. Perbezaan khuf dan stokin, apa beza dia? Khuf dengan stokin biasa kita pakai ialah jenis materialnya yang kalis air. Stokin tak kalis air. Stokin basah air. Stokin akan basah bila sapu air dulu. Manakala khuf tidak mudah basah dan tidak menyerap air sebab dia buat dari kulit ni. Macamlah kereta kita tu kulit daripada kulit kan, jadi tak basah air. Kalau bukan kulit, masuk air dalam kepada kereta kita tu. Contohnya lah. Itu perbezaannya. Rasulullah SAW memiliki beberapa pasal khuf. Apabila khuf itu tidak boleh dipakai, maka baginda akan memakai khuf yang lain. Itu mukadimah kepada berkenaan dengan bab khuf Rasulullah SAW. Kemudian hadis berkaitan dengan khuf. Imam At-Tirmizi, kitab ni dihimpun oleh Imam At-Tirmizi, Syama'il Muhammadiyah dari Imam At-Tirmizi. Kitab yang pertama yang dirakamkan oleh sejarah menulis tentang kepribadian Nabi SAW. Ada pun kita lain itu mengambil manfaat daripada apa yang ditulis oleh Imam Tirmizi. Imam Tirmizi ini awal tahun 200 Hijrah lebih begitu. Jadi daripada Al-Mutaqaddimin, bukan yang Mutaakhirin. Hadis dari Imam Tirmizi daripada sanadnya Hanan Ibn Sirri, daripada Waqi' daripada Al-Musari, daripada Hujair bin Abdullah, daripada Ibnu Buraidah, daripada bapaknya mengatakan in anna Najasyi ahdalin Nabi sallallahu alaihi wasallam khuffaini aswadaini sadazaini falabisahuma thumma tawadda'a
wa masaha alaihima. Jadi apa maksud hadis ini? An-Najasyi ini raja kepada Habsyah, yang dia beriman kepada Nabi SAW, tapi dia tidak mengisytiharkan kepada Nabi lah. Bila berada di Mekah dan para khabar, maka kewafatan Najasyi, maka Nabi SAW melakukan solat jenazah ghaib. Itu cerita Najasyi ini. Jadi yang pertama sekali tentang peristiwa masyru'iyah salatul jenazah ghaibah, solat jenazah ghaib, ialah bagaimana Nabi SAW melakukan kepada dan Raja Najasyi ini. Jadi Raja ini pernah mengadakan Nabi SAW sepasang khuf yang berwarna hitam pekat, lalu beliau ini bagi Nabi SAW memakainya, kemudian berwuduk dan menyapu air di atasnya. Jadi menyapu air di atas kulit tadi, khuf tadi. Jadi itu hadis yang pertama yang disebut oleh Imam Tirmizi, bagaimana khufnya Rasulullah SAW yaitu dampak daripada Najasyi, dihadiahkan daripada Najasyi. Itu cerita dia. Ikutkan Raja Najasyi ini, nama sebenarnya As-Samma. Nabi mengutus surat kepadanya mengenai seruan Islam oleh Amru ibn Umayyah Ad-Damari. Akhirnya Raja Najasyi dimulai Islam pada tahun ke-6 Hijrah. Tahun ke-6 Hijrah. Dan Nabi SAW sebelum berhijrah ke Madinah, Nabi berhijrah ke Habsyah dulu. Jadi tahun ke-6 Hijrah ini, maknanya selepas 6 tahun Nabi berada di Madinah. Di pada waktu itu baru Najasyi dimulai Islam. Jadi maknanya mengambil masa berapa tahun lah? Mungkin 7 tahun, 7 ke 8 tahun selepas mendapat surat dakwah pada ketika itu menggunakan wakil. Kalau Nabi tak berkata secara langsung, maka Nabi mengutus surat putusan min Muhammad ibn Abdullah ila Malik Kisra, ila Malik Rum, ila Malik Al-Habasyi, ila akhirih. Jadi begitulah kaedah dakwah Nabi SAW pada ketika itu. Dan beliau umur Islam pada tahun ke-6 Hijrah dan wafat pada tahun ke-9 Hijrah. Jadi 3 tahun dia sempat menjadi seorang Muslim. Apabila para sahabat mengkhabarkan kepada baginda akan kematian Raja Najasyi, lalu Rasulullah SAW melakukan solat ghaib. Solat ghaib. Rombongan orang Islam berhijrah ke Habsyah semasa masa Mekah disambut baik oleh Raja Najasyi dan berikutnya tanpa memerlukan mereka walaupun sedikit. Rombongan tersebut terdiri daripada Amru ibn Al-As dan para sahabat yang lain. Jadi mana disambut dah, tidaklah ditolak. Jadi maknanya mesej Rasulullah SAW itu diterima baik oleh Raja Najasyi. Itu hadis yang pertama berkenaan dengan pemakaian khuf. Hadis berikutnya daripada Qutaibah bin Sa'id, daripada Yahya bin Zakaria bin Abi Zaid, daripada Al-Hasan bin Ayyash, daripada Asy-Sya'bi, daripada Al-Mughirah bin Syu'bah berkata, ada dihyatu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam khuffaini falabisahuma. Dia menghadiahkan sepasang kasut khuf kepada Nabi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memakainya. Jadi dia ini nama lain tadi Najasyi yang beri. Ini dia inilah Ibnu Khalif Al-Kalbi, merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur. Jadi beliau ini sahabat Nabi yang disebutkan dalam kitab ini disebut malaikat Jibril alaihissalam sering menyerupai beliau ketika berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sahabat Nabi ini malaikat menyerupai wajahnya. Itu istimewa lah sahabat ini. Ada sahabat-sahabat Nabi yang begitu sifatnya, yang menjadi kemuliaan baginya. Jadi dia ini disebut oleh baginda Nabi SAW, malaikat Jibril sering menyerupai sahabat yang ketika berjumpa dengan Nabi SAW, dan dia menghadiahkan khuf, sepasang khuf untuk Nabi SAW dan Nabi memakainya. Jadi ada dua individu yang menghadiahkan khuf kepada Nabi SAW dan Nabi memakainya. Dan itulah di antara ciri-ciri kenabian, Nabi SAW akan menerima hadiah walaupun daripada si kafir sekalipun. Tapi benda-benda itu benda yang munasabah lah.
adalah orang kafir hadiahkan hinsir kan, tak ada kan. Tapi ada orang kafir menghadiahkan emas. Jadi Nabi SAW tak boleh pakai emas. Jadi Nabi berikanlah kepada yang lain. Jadi hadiah itu diberikan kepada yang lain. Jadi macam kita awak bagi hadiah kita tak mungkin dah banyak ada hadiah kat kita ni. Jadi kita bagikan hadiah itu kepada orang lain. Macam itulah. Jadi Nabi SAW pun begitu. Ada kalanya menerima hadiah dalam bentuk yang Nabi tak boleh memanfaatkannya, seperti emas yang dalam bentuk cincin, dalam bentuk gelang, dalam bentuk anting-anting dan perhiasan yang lain. Adapun yang seperti khauf ini Nabi menggunakannya dalam ibadahnya. Jadi khauf ni maknanya macam orang ambil wuduk tadi, maka dia menyapu di atas khauf tadi lah. Bukan menyapu di atas kulit kan. Kalau tak biasa dia mesti menyapu anggota itu dengan apa, anggota kita ada tu lah, kulit kita silakan air, tak boleh tak kena. Tapi kecuali khauf ini tadi adalah syarat-syaratnya, maka menyebabkan menyapu di atas saja, tidak perlu menanggalkannya. Tapi ada tempoh dia lah. Bagi orang musafir sekian, bagi orang yang tidak musafir hanya sehari semalam. Orang musafir boleh 3 hari 3 malam, begitu hasilnya. Tapi itu hanyalah di negara-negara yang sejuk lah. Macam kita ni tak ada mau cerita orang pakai khauf ni. Tapi negara-negara yang ada 4 musim, 2 musim sejuk, memang ramai yang menggunakan khauf ini. Dan dia termasuk sunnah Nabi SAW. Ada riwayat yang lain, qala Israil an Jabir an Amir wa jubbatun falabisahuma hatta takharraqa la yadri Nabi sallallahu alaihi wasallam adzakiyahuma am la. Qala Abu Isa wa Abu Ishaq qala hadha huwa Abu Ishaq Asy-Syaibani wa ismu Sulaiman. Israil pula meriwayatkan daripada Jabir daripada Amir berkata, dan selain jubah lalu memakai kedua-dua sehingga rosak. Nabi SAW tidak apakah kasut itu dibuat oleh kulit binatang yang disembelih ataupun tidak. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Salah Al-Hadini, adalah seorang perwali namanya Abu Ishaq Asy-Syaibani, dan disebutkan hadis ini dhaif. Hadis ini disebut sebagai dhaif. Hadis yang tadi yang Najasyi tadi itu disebut sebagai sahih. Jadi dia tak sebut. Jadi kita benda-benda daripada kulit, biasa yang daripada kulit ini, barang-barang daripada kulit dia akan melalui proses, atau kita panggil proses sama penjilitan kan kulit, ad-dabakh. Jadi ada kalanya tidak diketahui adakah kulit ini diambil daripada haiwan yang disembelih ataupun tidak. Macam kita ini barang-barang kulit ada macam-macam. Kalau kulit itu ada kulit ular, confirm lah tak disembelih, mana ular disembelih ular. Kalau kulit lembu ada kemungkinan lah. Kalau kulit yang lain, kulit buaya, kalau pinggang kulit buaya, itu barang-barang daripada kulit. Jadi kita hari ini kita tak berapa tahu lah, kecuali orang-orang yang dalam bidangnya, dalam ahli dia tahu lah kulit ni, kulit kita tak dapat nak beza. Ini kulit ini kulit ini. Ada ni orang kata kulit kecil, ada tak ada 3 lah. Dan kita pun dengar-dengarnya kita tak pasti. Tapi yang itu tidak dibolehkan lah. Tapi Nabi SAW, Nabi ada ilmu yang Allah beri yang tak diberi pada orang lain. Jadi kalau benda itu ada racun, benda itu benda yang haram, maka Nabi boleh mengetahuinya. Nabi tahu, Nabi biasanya tak tolak lah. Ada dalam satu peristiwa beberapa tempoh sebelum Nabi wafat, Nabi SAW wafat, maka Nabi dihadiahkan oleh daging kambing bakar oleh orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu diupah dan dia buang racun dalam daging itu. Jadi sahabat Nabi makan lah, semua Nabi ini makan. Orang Arab ni dia suka makan daging kambing bakar ni, sampailah ke ini pun dia memang biasa mereka memakannya. Tapi dia buang racun. Dan Nabi baru letak aja dekat lidah tu. Nabi dah masuk, oh tak boleh ni, buat dengan racun apa. Sahabat itu dia dah makan. Sahabat makan tu masyahid lah, terus dia jaga.
Nabi SAW tidak meninggal terus. Nabi SAW ke tempat itulah. Jadi ada perawi mencatat, menyebutkan asbab Nabi SAW wafat. Salah satu daripadanya kerana daging kambing yang dibunuh racun itu. Jadi mengetahui lah. Tapi hadiah yang diberikan daripada kulit tadi mengikut hadis yang tadi ini tidak diketahui ada itu dapat kulit yang tadi disembelih ataupun tidak. Tidak diketahui. Tidak diketahui mana ini perawi lain lah. Pasal adalah hadis yang dulu tadi tidak dinyatakan. Tidak dinyatakan Nabi menggunakannya namanya mungkin daripada haiwan yang disembelih lah. Jadi kalau ikut zaman Nabi SAW, sembelihan disembelih. Kalau yang disembelih itu daripada orang Yahudi dan orang Nasrani, binatang itu memang boleh dimakan. Dia kategori dia ahli kitab pada waktu itu lah. Tapi zaman kita ni ada dua fatwa. Satu fatwa tak boleh, which orang Islam juga yang sembelih. Ada orang Islam tak boleh makan. Tapi ada satu pandangan lagi, kalau orang tu Yahudi dan Nasrani kan ahli kitab boleh makan. Kalau dia wasani, wasani tak boleh. Intifak tak boleh. Wasani ni apa? Yang menyebab berhala. Seperti apa? Seperti Uzza, Hindu, agama-agama yang lain banyak-banyak. Agama wasani itu tak boleh dimakan, sembelihannya itu sepakat. Adapun yang ahli kitab tidak disepakati, termasuk dalam urusan perkahwinan dengan ahli kitab. Tempat kita tak boleh. Tidak boleh mana-mana Muslim berkahwin dengan ahli kitab. Ahli kitab adalah orang Kristian. Kalau sekarang Kristian ini tak boleh. Tempat kita tak boleh. Tapi kalau di Mesir di sebagian negara Arab dia boleh. Sebab dia menggunakan ahli kitab yang di zaman Nabi SAW teman dia. Okey, itu berkenaan dengan khauf. Itu maklumat sajalah sebagai ilmu. Mungkin yang ini kita tak boleh nak beramal sebab tidak ada kesesuaian di tempat kita ni memakai dan tak ada pun benda tujuan. Seterusnya apa berikutnya sandal. Sandal ni selipar lah. Bagaimana sandal Nabi SAW? Sandal ataupun an-na'al. Dia ada sandal, dia ada na'al, dia ada khizak. Khizak kasut, na'al selipar. Kalau bahasa Melayu kita lah. An-na'al disandarkan kepada apa sahaja dipakai bagi melapik kaki daripada terkena tanah. Atau sekarang orang sebut capal. Capal tu selipar lah. Na'al tu lah. Secara bahasa ia hanya merujuk kepada sandal dan tidak merujuk kepada khauf. Dia berbeza dengan khauf tadi. Khauf tadi mesti ada elemen kulit kan yang menyerupai seperti itu. Okay. Oleh itu Imam At-Tirmizi rahimahullah ta'ala meletakkan bab sandal ini dalam bab khusus. Berarti kita ini bab yang ke-11, bab khauf bab yang ke-10. Kadang-kadang Rasulullah SAW berjalan tanpa memakai kasut, seperti mana yang disebut oleh Hafiz Al-Iraqi. Bagi dia berjalan tanpa memakai sandal ataupun khuf bagi menziarahi orang sakit. Ini kenyataan ini. Jadi adakah Nabi berkaki ayam? Bahasa Melayu kita tidak memakai kasut, tidak memakai sandal, tidak memakai khuf. Tapi dalam banyak kali Nabi memakainya. Cuma dalam kenyataan ini disebut ketika Nabi menziarahi orang sakit. Dia tak pakai. Mungkin ada dia punya rahsia, hikmah kenapa tak pakai. Tapi banyak kita lah kan, mungkin kalau kita suasana kita ni biasa kalau kita masuk rumah kita tak pakai kan kasut tu. Tapi kalau kita pergi tempat lain, budaya lain, kita pergi negara Arab contohnya, masuk sekali dengan kasut tu rumah dia, kita tak tanggal kasut kita. Orang Melayu kita tanggal tak kasut kat tepi pintu tu, betul kita tanggal kasut kita masuk. Orang-orang tak dibawa kasut sekali sampai ke dapur, sampai ke meja makan. Macam kita makan di hotel, macam tu lah, mana ada tanggal kasut, macam tu lah masuk dalam rumah-rumah mereka. Itu sebagainya begitu kan. Jadi mungkin tak pasti, tapi ini yang disebut oleh Hafiz Al-Iraqi. Hafiz Al-Iraqi ni salah seorang tokoh ulama hadis, dan antara jasa beliau
beliau telah mentakhrijkan hadis-hadis daripada hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Ihya. Kitab Al-Ihya itu banyak hadis-hadisnya yang dikatakan sebagai lemah, sebagai hadis yang dhaif, hadis yang maudhu', maka disetaraikan oleh Imam Hafiz Al-Iraqi. Jadi dia menyebut dalam kita ini Imam At-Tirmizi daripada Muhammad bin Bashar, daripada Abu Dawud At-Tayalisi, daripada Hammam, daripada Qatadah berkata, qultu li Anas bin Malik kaifa kana na'lu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qala lahumma kibalani. Aku bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bagaimanakah keadaan sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Anas menjawab, pada kedua-duanya ada dua jaluran tali kibal. Ada tali dekat kasut tu, ada tali macam tali lah, macam selipar kita lah, ada di ikatan tu. Itulah makna kibalannya itu. Perkataan berganda bagi kibal dimasukkan jalur tali besarnya seperti dua jari lelaki dewasa. Ada tali. Itu yang orang, kalau kita tengok apa, campal Nabi yang biasa orang sebut, macam selipar yang kita nak pakai, cuma bentuk dia tu. Bentuk dia tu lain sikit lah. Dia bagi tu mungkin dia bujur, dia bulat, dia bujur memanjang. Tapi yang campal Nabi tu dia tak memanjang, dia macam persegi sikit, lepas tu ada bujur sikit, gabungan bujur dan persegi. Itu yang diriwayatkan dengan campal Nabi sallallahu alaihi wasallam. At-Tirmizi daripada Abu Hurairah Muhammad bin Al-Ala, daripada Waqi', daripada Sufyan, daripada Khalid Al-Hizar, daripada Allah bin Haris, daripada Ibnu Abbas berkata pula, yang tadi sahabat lain, ini sahabat lain tadi Anas, ini Ibnu Abbas, kana li na'li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qibalan musanna shirakahuma. Sesungguhnya pada sandal Rasulullah ada jaluran tali qibal yang dibahagikan kepada dua. Dua samalah dengan dia tadi. Cuma sedikit berbeza matannya, tapi mafhumnya hampir sama. Kemudian daripada Ahmad bin Malik, daripada Abu Dawud, Ahmad Az-Zubair, daripada Aisyah Tahmam berkata, akhraja ilaina Anas bin Malik na'lain jardawaini lahuma qibalan. Anas bin Malik telah menunjukkan dua sandal yang telah haus dan mempunyai dua jaluran tali kulit kepada kami. Kemudian Sabit beritahu bahawa kemudian apa yang dia dapat terberkan bahawa sandal tersebut adalah milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada umumnya begitulah. Jadi hukum memakai selipar, hukumnya sunnah lah. Memakai selipar ni adalah perbuatan yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak keadaan. Jadi kita telah pun mengamalkan sunnah tanpa kita menyedari. Saya tak langsung lah, kita pakai jubah, pakai serban, itu pakai sunnah juga yang Nabi pernah pakai gamis. Jadi itu antara pakaian yang Nabi memakainya. Kemudian lagi hadis daripada Sa'id bin Musa Al-Ansari, daripada Ma'nun, daripada Malik, daripada Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburi, daripada Ubay bin Jurayj, daripada Ibnu Umar, anak saudara Umar, Abdullah bin Umar, ra'aituka talbasu na'al sabiyati. Qala inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasu na'al allati laysa biha sya'run wa yatawaddau fiha fa ana uhibbu an albasahuma. Aku melihat engkau memakai sandal az-zabtiyah. Ini nama, okey. Maknanya Nabi SAW ni ada banyak sandal dan ada nama dia. Ini nama ini, nama ini, nama ini. Tapi yang disebut oleh Ibnu Umar ini namanya sandal zabtiyah. Sandal zabtiyah ini macam mana? Sesungguhnya aku melihat Rasulullah SAW memakai sandal yang tiada bulu, tak ada bulu kat sandalnya, dan baginda berwuduk dengannya. Lalu aku gemar memakainya. Jadi sandal ini daripada kulit, tidak ada bulu padanya. Tidak ada bulu padanya. Kadang-kadang setengah-setengah sandal kan ada bulu-bulu. Yang dibuat kan ada macam-macam jenis. Jadi ini salah satu daripada jenisnya yang tak bulu disebut dalam kitab ini, dibuat daripada kulit lembu.
daripada kulit lembu yang telah disamak dan tiada bulu padanya. Jadi ada kasut, macam kita kasut ini daripada PVC, kan, selipar daripada PVC, selipar daripada kayu ada, daripada kulit pun ada. Jadi ada berbagai jenis. Jadi yang dipakai oleh Nabi SAW mengriwayat daripada Ibnu Umar ini daripada kulit lembu. Jadi kita jarang pakai kulit ni kan. Kita pakai PVC banyaknya sebab dia lebih murah. Yang kulit ni mahal sikit. Jadi kebanyakan orang tidak memakai yang daripada kulit lah. Dan yang campuran sama juga macam kasut pun, kalau daripada kulit biasanya harganya lebih mahal berbanding yang selain daripadanya. Tapi ketahanannya lebih lama lah berbanding dengan yang bukan kulit. Jadi itu adalah yang dipakai oleh Nabi SAW. Kemudian lagi daripada Isa bin Mansur, daripada Abu Razak, daripada Ammar, daripada Ibnu Abi Zaibin, daripada Saleh Maula Ad-Dawmah, daripada Abu Hurairah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kana li nahyi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qibalan. Sama daripada Abu Hurairah sama dia menyebutkan sebenarnya pada saat Rasulullah SAW ada dua jaluran tali, dua jaluran tali mengikat daripada kulit, bukan daripada plastik, daripada kulit, bukan daripada PVC, kulit lah. Kerana dia berapa pada ketika itu industri tak apa canggih, tak macam hari ini, macam-macam benda ada. Itu jadi dibuat daripada pelbagai bentuk. Zaman Nabi itu yang ada kulit lah. Kalau nak kata kertas pun tak bawa kertas, kan, mereka menulis ayat Quran di atas kulit. Jadi kulit tu satu benda yang multi-purpose. Kalau zaman Nabi SAW, Nabi pincawan bekas minuman pun daripada kulit, pakaian pun daripada kulit, kasut pun daripada kulit, selipar pun daripada kulit, nak menulis surat pun daripada kulit juga. Kulit itu sangat inovatif lah pada ketika itu, digunakan dalam banyak hal. Pasal industri tidak berapa berkembang maju pada ketika itu, tak banyak benda-benda lain. Cuma zaman kita ni kulit orang tak apa nak peduli, sengaja dibuang yang kulit. Kalau orang Indonesia dibuat lauk kulit-kulit tau. Kita buang ni macam tak tahu nak buat, leceh banyak benda. Wah, tanam dia buat kelompok lah, macam-macam dia buat ni. Mungkin kerana mereka lebih kreatif, contohnya lah. Tapi zaman Nabi SAW kulit itu banyak digunakan dalam membuat selipar, dalam yang saya sebutkan tadi, menulis ayat Quran pun di atas kulit. Dan bukan kulit saja, di atas pelepah tamak, di atas baju kata, itu menulis Quran. Itu pada zaman Nabi SAW, kecuali selepas wafat dia. Kerana bila Nabi SAW wafat, Al-Quran tidak ditulis seperti mana yang kita lihat ini, resam Utsmani, ada yang tak ada. Al-Quran hanya ditulis berpisah-pisah di antara kulit ni banyaklah, tidak lagi dihimpunkan dalam satu buku khusus mushaf. Semuanya berada di hafalan, di dada-dada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah dalam satu peperangan Ma'rakatul Yamamah yang telah mengorbankan ramai para hufaz, para hafal Quran banyak wafat, syahid. Maka Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar ketika itu minta khalifah, dan dia mencadangkan supaya Al-Quran ini ditulis seperti mana kita. Itu walaupun Sayyidina Abu Bakar tak terima, Rasul tak nak buat, aku tak mau buat lah, Rasul nak buat. Tapi Sayyidina Umar tidak puas hati, beberapa kali dia pujuk lahir akhirnya Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar terima cadangan itu, dan akhirnya dibukukan. Itu yang ada sejarah resam tu. Cuma resam Utsmani ini yang terkemudian, yang ditulis zaman Sayyidina Abu Bakar telah dihapuskan atau telah dibakar. Kerana berlaku konflik di kalangan umat Islam dari segi pembacaan, ni macam ini jadi bergaduh.
Jadi Sayyidina Utsman mengambil keputusan dia akan satukan satu wajah mushaf. Masalah yang lain itu dilupuskan. Jadi yang ada kekal sampai ini. Pada zaman kita ini sebuah resam tu, pada resam Utsmani. Maknanya secara mudahnya 3 fasa lah. Fasa Nabi tulis atas kulit dan berubah tamat. Fasa Sayyidina Abu Bakar dibukukan penulisannya, tapi ada banyak penulis, ada masing-masing ada mushaf dia. Umar ada, Abu Bakar ada, sahabat ini ada, sahabat ini ada. Jadi dia tak sama, berlaku konflik di kalangan sahabat. Maka Sayyidina Utsman keputusan menyatukan, menulis semula, berlantik Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab sebagai lujnah penulisan Al-Quran dan melupuskan yang selain daripadanya. Dan itulah hari ini. Itu yang disebut tentang resam Utsmani. Ini sambil saya mengupas tentang kulit. Tajuk kita tentang kasut, tentang khuf, tentang nahal. Tapi bila sampai dengan kulit dulu saya nak sebut dengan apa? Dengan kulit yang digunakan secara luas, bukan sekadar dipakai, tapi dalam bidang keilmuan juga menulis, hatta menulis yang disebut wahyu yang termulia lah kita kata. Kalau Allah itu ditulis di atas kulit sebelum ditulis di atas kertas. Kemudian lagi riwayat Tirmizi daripada Ahmad bin Ma'bad, daripada Abu Ahmad bin Sufyan, daripada As-Sandi berkata, seorang telah bercerita kepadaku suatu berita yang didengar oleh Amr bin Qais. Berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi na'laini mahsufataini. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat dengan memakai sepasang sandal, sepasang selipar yang berlubang. Jadi solat memakai selipar, solat memakai kasut. Tempat kita ni tak ada buat, tak nampak lah, tak biasa. Tapi di setengah-setengah negara yang mana solat dia memakai selipar, solat pakai kasut, terutamanya solat jenazah. Kita mazhab Syafi'i ini solat jenazah masuk dalam masjid duduk depannya. Kita mazhab Syafi'i itu setengah mazhab dia tak boleh masukkan jenazah ke dalam masjid, dia akan solat jenazah di luar. Jadi jemaah di dalam masjid, di sekitar masjid lah, bukan dalam, di luar. Jadi luar tu dia orang ramai dah solat. Jadi dia bukan masuk dalam masjid, dia tetanggalah kasut dia. Ia sebab jenazah tu saya mau yang pakai selipar lah, pakai kasut lah. Begitu. Jadi memang ada riwayat, tapi di sini tak disebut Nabi solat jenazah, Nabi solat lain ni, solat lain. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat dengan memakai sepasang kasut yang berlubang. Hadis ini hadis sahih, bukan dhaif. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud dan juga Imam At-Tirmizi. Saya ada nombor lagi. Imam Bukhari ada nombor 5,856. Imam Muslim ada nombor 2,097. Imam Abu Daud ada nombor 4,136. Imam Tirmizi ada nombor 1,774. Tapi pengamalan coba kita ni tak ada memakai lah. Jarang bawa nak solat dengan memakai selipar atau kasut. Sebab kita sendiri pun tak confident. Sebab kasut kita tu pijak macam-macam, selipar kita macam tak confident. Jadi kita tak menggunakan lah, walaupun dalam solat sendiri, atau kita solat di tepi jalan kan. Kan ada orang solat dia musafir kan. Dulu nekat masjid pagar tutup, masjid dekat Petronas pun tutup, dekat semua tutup. Tapi solat kau ni semua tempat ada. Agak kiblat bentang saja saya ada, tapi jalan mana yang patut bayar. Contoh. Ini fenomena pandemik. Tapi kalau dulu biasa orang ini sudah solat musafir, solat kat mana pun dia bentang je lah.
kan. Tapi biasanya orang akan tanggal juga kasut selipar ni, sebab dia tak terbiasa, dan barangkali juga dia tidak yakin dengan kasut dan seliparnya itu bersih. Tapi Nabi SAW memakai itu, Nabi yakin tidak ada najis padanya. Jadi kalaulah kata kita nak solat memakai kasut, memakai selipar boleh, tapi kita nak meyakini kasut dan selipar kita itu bersih daripada najis. Bersyarat untuk solat itu mestilah taharah, bukan badan kita saja, pakaian kita juga, alas sejarah kita juga tu, tikar kita, kasut yang kita pakai. Ni yang hadis memang ada. Jadi kalau kita pergi musafir melancong di Eropah, sebagai negara dekat China, kita nampaklah mereka solat dengan memakai kasut, itu pun selipar. Kemudian lagi, masa kita lagi kan dalam pukul 7:23 awal ini. Hadis At-Tirmizi daripada Ishaq bin Musa Al-Ansari daripada Ma'an daripada Malik daripada Abi Zinad daripada Al-A'raj daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamshiyanna ahadukum fi na'lin wahidin liyun'ilhuma jami'an aw liyukhfihima jami'an. Maknanya, janganlah seseorang daripada kamu berjalan dengan hanya memakai sebelah sandal, tetapi pakailah kedua-duanya, atau tanggalkan kedua-duanya. Kasut ada curi, atau bawa salah pakai kasut, kayak kita jumpa sebelah kan. Jadi kita pakai sebelah. Jadi disebut jangan pakai, jangan pakai. Apa hikmahnya? Ada hikmahnya ni. Hadis ini turut diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis yang saya bacakan tadi, yang Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Abu Hurairah, juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, oleh Imam Muslim, dan juga Imam Abu Dawud dalam bab Al-Libas. Hadis-hadis yang sahih. Maksud memakai kedua sandal dan menyarungnya, dan maksud menanggalkannya lah tidak memakai keduanya, ataupun dalam bahasa kita berkaki ayam. Hikmah larangan daripada hari ini kerana perbuatan tersebut dilihat tidak beradab dan boleh menjatuhkan maruah seseorang dan boleh mengundang penghinaan daripada manusia lain. Hikmahnya bila orang tengok kita pelik dan orang hina kita, jadi tak payah sama ada pakai kedua-duanya ataupun berkaki ayam. Kan ada hadis yang tadi sebut Nabi SAW pernah juga berkaki ayam. Pernah juga Nabi kata, pernah Nabi tidak memakai kasut, tidak berkenaan. Jadi maknanya ada ketika lah, ataupun pada ketika itu Nabi punya kasut sebelah aja kot barangkali, satu lagi tak ada dia nak pakai. Itu yang keluar hadis yang seumpama ini. Itulah maksud dia. Kemudian daripada Qutaibah, daripada Malik bin Anas, daripada Abu Hurairah meriwayatkan sama juga. Ini hanya daripada riwayat yang lain. Pada yang berikutnya daripada Az-Zubair meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang an ya'kula, yakni ar-rajula bishimali aw yamshi fi na'lin wahidin. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang makan menggunakan tangan kiri. Dia makan menggunakan tangan kiri tak boleh, kecuali orang tak ada tangan. Kalau tak ada lagi boleh nak dimakan lagi kan, tapi susah kan. Tangan tu nak guna semua, nak istinja pun guna tangan tu juga. Macam mana? Kalau saya ragu-ragu orang tu pergi guna asuh dulu kan. Tidak yakin kan. Ini contohlah kita sebut. Nabi SAW melarang makan menggunakan tangan kiri atau berjalan dengan memakai sebelah sandal. Hadis berkenaan dengan larangan. Larangan ni di dalam syariat dia membawa dua makna lah. Satu makna haram, satu makna makruh. Jadi macam mana kita nak kategorikan larangan ni makruh ke larangan ni haram? Biasa yang menjelaskan larangan ni makruh atau haram ulasan daripada para ahli ulama.
Kalau kita saja baca ni, kadang kita pun confused. Ni maknanya larangan ni maknanya haram ke makruh? Begitu juga dengan al-amr. Al-amr ada 3 makna. Al-amr suruhan, al-amr lil wujub, al-amr lil istihbab, al-amr lil ibahah. Suruhan dengan makna wajib, suruhan dengan makna sunat, suruhan dengan makna harus. Ini pun ulama-ulama yang menjelaskan. Kalau kita orang biasa baca, dia tak dapat nak detect. Ini maknanya apa? Wajib ke? Sunat ke? Harus ke? Itu huraian. Dan kadang berbeza juga. Mazhab ni kata wajib sini maknanya arahan suruhan sini maknanya wajib, bukan sunat. Mazhab ni kata sunat, mazhab ni kata harus. Itu pengkajian lebih dalam lah. Tapi yang menjelaskan tu biasa berkait dengan ilmu usul fiqh, dan dijelaskan oleh ulama. Adapun dalam hadis ini Nabi menyebut melarang dan tidak dinyatakan larangan ini maknanya haram ataupun makruh. Tapi biasanya kalau dalam bab-bab bukan syariat, dalam bukan bab apa, as-solat, dalam bab zakat, biasa larangan itu dikategorikan sebagai makruh lah. Dikategorikan sebagai makruh, tidaklah haram. Tapi kalau larangan itu melibatkan makanan, kan, haramnya daging khinzir, betul kan? Itu larangan yang berbentuk haram. Dan begitu juga yang lain-lain, perkara-perkara yang termasuk dalam Rasul sah. Rasul sah, la tasruk, kan, janganlah kamu mencuri, janganlah kamu membunuh, la taqtul. Itu maknanya haram. Benda-benda yang disebutkan sebagai dosa besar, maka larangan itu bersifat haram. Tapi kalau dalam bentuk-bentuk yang biasa ni, maknanya rupanya makruh lah. Contohnya memakan dengan tangan kiri. Kalau kita katakan haram, mana berdosa makan dengan tangan kiri. Kita memakai sandal sebelah, kalau larangan itu membawa kepada haram, maka berdosa. Tapi tak berdosa sini. Dia maknanya bukan berdosa, maksudnya perbuatan itu dilihat kurang beradab, boleh menjatuhkan moral seseorang, boleh menyebabkan orang itu dihina oleh orang lain. Dia kat situ maknanya membawa makna makruh, tidaklah haram. Jadi maksud di dalam syariat, apa beza antara makruh dengan haram? Haram maknanya perbuatan itu mendapat dosa. Kalau makruh ni tidak dikira dosa, tapi menyebabkan dia kurang dihormati, begitu, atau dia mungkin dihina. Itulah maksudnya. Kenapa Rasulullah SAW memberitahu ada-adanya? Karena kehidupan, kalau kita lihat pun daripada kepribadian Nabi SAW ini, sebenarnya dia menceritakan tentang adab tahu aja. Cara Nabi berjalan, cara Nabi berpakaian, ini berkewajiban. Jadi walaupun kita kata sunnah Nabi SAW, sunnah Nabi ini macam-macam. Ada sunnah yang memang wajib kena ikut. Macam kita solat 5 waktu ni, kan? Macam puasa Ramadan, haji, umrah, itu sunnah yang wajib diikuti. Ada sunnah yang sunat, boleh ikut, boleh tak ikut. Ada sunnah tak boleh. Bernikah lebih daripada 4, Nabi ada kata 13, ada kata 11. Itu sunnah Nabi juga. Tapi itu sunnah khasais, khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau sunnah bangun malam. Kalau kata wajib ikut bandar kita, jenuh kita hari nak guru semana kita mampu bangun malam dan hari. Betul. Dalam perkara-perkara ini menyebut tentang adab. Nabi nak mengajar adab. Jadi orang yang paling beradab, dia paling hebatlah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia kadang-kadang disebut adab didahulukan daripada ilmu. Kalau seorang itu ilmunya ada tapi adab tak ada, kedua tak ambil ilmu dia. Tapi kalau orang itu ada adab, ilmu sikit, orang ambil ilmunya dengan adab suruh ambil. Itulah maknanya.
Itu yang disebut oleh Nabi SAW dalam sabdanya, adabani Rabbi wa ahsani ta'dibi. Allah mengajarkan adab kepada aku dan memperelokkan adabku. Jadi kehidupan Nabi SAW dari segi apa yang kita lihat, keseluruhannya itu menggambarkan tentang adab yang tinggi. Di sini sempat ada 2-3 lagi, saya habiskan ya. Kemudian lagi hadis daripada At-Tirmizi daripada Isa bin Musa, daripada Ma'an bin Malik, daripada Abi Zinan, daripada Al-A'raj, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idzan ta'ala ahadukum falyabda' bil yamin wa idza naza'a falyabda' bis shimal faltakun al yamin awwaluhuma tun'alu wa akhiruhuma tunza'. Ini memulakan kanan dan kiri. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, sekiranya seseorang daripada kamu tidak memakai sandal, mulakanlah dengan kaki kanan. Jika tidak menanggalkannya, mulakanlah dengan kaki kiri. Maka utamakanlah kaki kanan ketika tidak memakainya, dan kaki kiri ketika tidak menanggalkannya. Ini adablah. Bukanlah mana berdosa kita mulakan kaki kiri. Tak berdosa. Sebenarnya kurang adabnya dan kurang pahalanya. Pahalanya jadi kurang. Nampaklah kita masuk masjid kaki kiri, adakah haram? Kita haram di makruhnya. Kalau haram berdosa. Kita masuk masjid berdosa, baik tak payah masuk. Jadi dia bukan maknanya begitu. Maknanya kurang adabnya, kuranglah pahalanya. Nabi mengajar semua. Bab kaki kanan, bab kanan dan kiri ini ada ketikanya dengan kanan, ada ketikanya dengan kiri. Semua telah dijelaskan lah. Kita bila masuk tandas, kaki kiri, keluar kaki kanan. Jadi memakai itu dianggap lebih mulia. Itu memakai kaki kanan, menanggalkan kaki kiri. Tapi biasa kita bukan terlupa, kita mana di depan. Sebab kita mungkin tak berapa berani sangat. Kemudian lagi hadis daripada Abu Musa Muhammad ibn al-Husayn bin Muhammad bin Ja'far bin Syu'bah bin al-Ash'ash, daripada Masruq daripada Aisyah meriwayatkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbul tayammun mastata'a fi tarjilihi wa ta'urihi wa tuhurihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih suka untuk menggunakan suatu perkara dengan anggota sebelah kanan ketika menyikat rambutnya, memakai sandalnya dan juga bersuci. Jadi Nabi dalam ayat semua mendahulukan yang kanan. Sikat rambut pun sebelah kanan dulu. Kita mana yang dah, mana yang sempat. Belah kanan dulu, kanan kiri. Itu sikit menyikat rambut. Teliti lah mana Nabi SAW ni dia teliti. Ceritanya kadang sebab Nabi SAW ni manusia yang terbaik. Jadi memang ada adabnya tu sama sekali berbeza dengan manusia-manusia lain. Kemudian lagi yang terakhir, hadis yang terakhir untuk bab ini, Al-Tirmizi daripada Muhammad ibn Al-Marzuq dan Abu Abdullah daripada Abu Rahman ibn Qais, Abu Muawiyah daripada Hisham daripada Muhammad daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kana li na'li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qibalan wa Abi Bakr wa Umar wa awwal man aqada 'amdan wahidan Utsman. Sesungguhnya pada sandal Rasulullah SAW ada 2 jaluran tali kulit. Begitu juga dengan sandal Abu Bakar dan Umar. Dan orang pertama yang mempunyai 1 jaluran tali kulit pada sandal ialah Utsman. Perbuatan Sayyidina Utsman menggunakan sandal yang mempunyai 1 jaluran tali kulit menunjukkan hukum harus melakukannya. Jadi walaupun disebut di sini sandal Nabi itu ada 2 jalur tali, ada 2 tali kulit. Jadi sandal itu sama persis sama dengan sandal yang digunakan oleh Sayyidina Abu Bakar dan juga digunakan oleh Sayyidina Umar. Ada pun Sayyidina Utsman berbeza. Menunjukkan apa? Menunjukkan harus, bukan wajib, dan bukan juga sunnah yang wajib diikuti. Jadi Sayyidina Utsman ni banyak benda yang dia sedikit berbeza dengan sahabat sebelumnya lah.
Dan kalau kita tengok hari Jumaat ada 2 azan kan. Zaman Rasulullah, zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar azan sekali je. Sayyidina Uthman dia 2 kali azan. Dia orang sahabat tanya itu azan Uthmani. Al-Quran nanti pun resam Uthmani. Dia orang kaji kenapa dia buat azan 2 kali. Disebutkan di situ kerana umat Islam dah ramai, jadi tak sempat. Jadi azan 2 kali itu, azan pertama nak mengingatkan orang pergi ke masjid. Azan yang kedua dah masuk waktu. Itu asal azan. Tapi kita ini dua azan tu masuk waktu lah. Yang pertama masuk waktu, yang keduanya nak naik khutbah. Tapi azan yang Sayyidina Uthman tu, azan yang pertama sebelum masuk waktu, nak mengingatkan orang. Berarti yang keduanya, tapi kita pengamalan kita hari ini yang macam yang saya sebutkan ataupun azan subuh 2 kali. Tapi kita buat sekali ya. Saya kalau 2 kali orang confused. Biasa. Azan yang pertama untuk bangun tahajud, tak baru subuh lagi. Azan yang kedua baru subuh. Azan Abdullah bin Maktum, azan Bilal bin Rabah. Jadi itu yang dilakukan pada zaman Rasulullah SAW. Jadi benda itu sunnah, bukan wajib. Kalau wajib, bila bukan azan 2 kali tak? Itu sunnah. Jadi kebanyakan azan sekali saja, itu semua. Jadi begitulah tuan-tuan yang Allah SWT. Selesailah untuk hari ini berkenaan dengan khuf dan juga sandal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari hari-hari ini menunjukkan kita mempelajari adab-adab dan juga kita mengetahui kepribadian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kita dapat melaksanakan sunnah-sunnah yang Nabi lakukan, dan kita juga boleh mengikutnya, walaupun tidak ilzam, tidak menjadi kewajipan, tapi dia menyebabkan sesuatu mencapai kemuliaan. Kemuliaan kerana menggunakan, mengamalkan apa yang dia buat. Itu maksud dia. Jadi ada sunnah-sunnah Nabi SAW ini menambahkan kemuliaan kepada kita dan tidaklah menjadi wajib. Sebabnya kalaulah semua menjadi wajib, maka menjadi berat. Maka syariat itu dianggap berat kerana membebankan. Itu banyak Nabi SAW tidak membebankan umatnya dan menyerahkan. Kalau nak buat. Kalau tak nak buat pun tidak menjadi satu kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Qul qawli hadza wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.